الحمد لله الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب، وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمغايب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والطهارة من المثالب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي أحبهم الله بالابتلاء والمصائب. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح لعباده المؤمنين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, takwa merupakan tuntutan yang paling tinggi yang dituntut di dalam Islam. Justru pada hari yang mulia ini, khatib berpesan dan menyeru kepada diri khatib dan seluruh muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sebelum khatib meneruskan khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita berikan tumpuan kepada khutbah yang ingin disampaikan. Cukup-cukuplah dengan urusan dunia, dengan handphone kita, dengan bercakap-cakap. Simpan sekejap bahasa dan lidah kita, dan simpanlah handphone. Jangan digunakan saat khutbah disampaikan. Khutbah pada hari ini bertajuk Isteri Amanah Suami, Usah Dikhianati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahawa yang hadir pada hari ini semuanya lelaki. Maka tanggungjawab sebagai seorang lelaki yang sudah bersuami, tanggungjawab pada isterinya. Yang sudah ada anak, tanggungjawab kepada anaknya. Yang sudah ada cucu, tanggungjawabnya kepada cucu. Maka setiap tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah nafkah. Nafkah merupakan perkara yang wajib ke atas pundak bahu seorang suami. Sekiranya seorang bapa atau suami culas, malah mengabaikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesan buruk akan berlaku kepada isteri dan juga anak-anak. Saban hari, setiap hari kita ada melihat masalah isteri dan anak-anak yang diabaikan oleh para suami dan ayah, sehingga berlaku banyak tuntutan di mahkamah syariah. Malah mutaakhir ini, ramai suami atau bapa yang mengabaikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sekalipun arahan mahkamah telah keluar. Di mahkamah syariah contohnya pada tahun 2020, sebanyak 1288 kes pelanggaran perintah mahkamah
pada tahun 2021 ada 750 kes melanggar perintah mahkamah. Mahkamah suruh bayar, dia tak bayar. Pada tahun 2022 belum habis 2022 ada 1316 kes yang suami atau bapa culas dan mengingkari perintah mahkamah untuk membayar nafkah kepada isteri dan anak-anak. Peningkatan kes menunjukkan betapa ramainya para suami dan bapa yang tak ada kesedaran betapa pentingnya pelaksanaan perintah nafkah kepada isteri dan anak-anak. Kalau buat faraid, awal lagi nak kami orang lelaki kena dapat 1, perempuan setengah. Tapi kalau bab nafkah yang wajib dilaksanakan, tidak dilaksanakan walau diarah oleh mahkamah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib ingin menyeru kepada diri khatib dan kita semua kaum bapa yang ada anak, yang ada isteri, supaya jangan mengabaikan perintah mahkamah dan perintah Allah Subhanahu wa taala terutama sekali. Sudahlah diperintah oleh Allah, ditambah lagi dengan perintah mahkamah, itu pun diabaikan. Lelaki apa namanya ini? Suami apa namanya ini? Bapa apa namanya ini? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, malulah mengaku seorang lelaki kalau jadi bapa tidak tahu menafkahkan anak, kalau jadi suami tidak reti untuk menafkahkan isteri. Di sini khatib ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa Jabatan Agama Mahkamah Syariah telah menumbuhkan bahagian sokongan keluarga, di mana bahagian sokongan keluarga ini diletakkan di mahkamah-mahkamah negeri masing-masing. Apa fungsi bahagian sokongan keluarga? Bahagian sokongan keluarga ini yang pertama adalah untuk menasihati dalam urusan perundangan syariah. Bagaimana para isteri nak menuntut nafkah mereka kepada suami-suami yang tidak tahu untuk memberi nafkah. Yang kedua, bahagian ini akan memberi nasihat dan bimbingan kepada para isteri untuk memfailkan kes. Macam mana mereka nak failkan kes di mahkamah syariah. Yang ketiga, menyediakan khidmat guaman bagi mewakili para isteri dalam apa-apa tuntutan. Kita nak isteri taat kepada kita, bersikaplah dengan sebagai suami yang bertanggungjawab. Bila kita tidak bertanggungjawab, mereka bukan isteri derhaka untuk menuntut nafkah di mahkamah syariah. Bila mereka failkan kes di mahkamah syariah, maka bailif itu ialah kaki tangan mahkamah atau penguat kuasa atau mana-mana yang berkaitan. Mereka akan melaksanakan perintah mahkamah. Antaranya ialah mereka boleh membuat tangkapan terhadap mana-mana suami yang ingkar atau bapa yang ingkar, membuat lelongan terhadap harta yang dipunyai oleh suami atau bapa yang tidak mahu memberi nafkah, membuat sitaan atau jualan apa sahaja yang berkaitan untuk menegakkan hukuman yang telah diputuskan oleh mahkamah. Yang keempat, bahagian sokongan keluarga ini juga akan memberi bantuan sementara, iaitu mengeluarkan keuangan nafkah kepada isteri atau anak. Kemudian nanti akan
diambil balik daripada penghutang, iaitu suami. Isteri sebagai pemberi hutang. Maksudnya suami berhutang nafkah dengan isteri. Oleh kerana suami tak bagi lagi nafkah, maka bahagian sokongan ini akan memberi nafkah terlebih dahulu, mendahulukan nafkah yang wajib suami keluarkan kepada isteri dan anak-anak. Kemudian pihak ini juga akan menuntut hutang yang telah dihutang oleh si suami. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita laksanakan ini adalah untuk bertolong-tolongan, tolong keluarkan isteri dan anak-anak beliau, orang-orang yang tertentu itu, orang yang terlibat itu, daripada keadaan tidak mempunyai nafkah. Maka pihak sokongan, bahagian sokongan keluarga ini melaksanakan tugas sebagai membantu. Sidang jemaat yang dimuliakan, memang menyeru para suami dan bapa yang mempunyai perintah mahkamah, kalau ada di qaryah ini, laksanakan perintah nafkah tersebut. Tolong laksanakan perintah mahkamah tersebut. Ingat kewajipan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajipan kita dengan ulil amri, pemerintah, iaitu mahkamah syariah adalah pemerintah yang mengeluarkan perintah. Dua kewajipan, wajib di sisi Allah, yang kedua wajib dari segi negara. Ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga pemerintah yang dipilih di kalangan kamu. Muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada hari ini, apa yang ingin kita sampaikan adalah cubalah memahami bahawa menyediakan nafkah secukupnya adalah kewajipan ke atas seorang suami dan bapa. Maka jangan mengabaikannya kerana dia ada sesuatu yang dosa dan haram. Yang kedua, sentiasalah berusaha untuk mencari rezeki yang halal dengan tekun bekerja. Jangan malas sama sekali. Menyedari bahawa, yang ketiga, menyedari bahawa nafkah yang diberikan merupakan sedekah kepada isteri dan anak-anak. Nafkah itu adalah sedekah. Yang keempat, untuk memahamkan semua para hadirin, kita semua, bahawa perintah mahkamah adalah wajib diakur dan dilaksanakan. Yang mengabaikan perintah mahkamah ini bukan golongan orang kampung sahaja, bukan mereka yang tidak terpelajar, tetapi ramai yang terpelajar juga terlibat dengan mengabaikan nafkah. Ada yang doktor, ada yang peguam, ada yang engineer, ada yang guru, terlibat mengabaikan nafkah. Sedih kalau inilah sikap yang ada. Sidang jemaah rahmati Allah, oleh itu marilah sama-sama kita ingat firman Allah Ta'ala, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mempunyai kesenangan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya, dan Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang diberikan Allah kepadanya, dan Allah akan memberikan kesenangan setelah berlakunya kesempitan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadi sayyidil mursalin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli